مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. La ilaha illa ant subhanaka suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Wahai Tuhan yang Maha Lemah, lindungilah kami dari apa yang kami takuti. Jauhkanlah kami dari golongan yang zalim. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Khamis 16 hari bulan April 2015 bersuara dengan 26 Jamadil Akhir 1426 Hijrah. Teman baru kami akan bersama dengan anda, Luke dan juga Pian. InsyaAllah hari ini selama 4 jam kami akan bersiaran menemani anda. Kami beri ilmu, kami beri keceriaan, kami beri warna kepada anda pada hari ini. InsyaAllah. Luke pakai bateri kereta laju now.
Semangatnya tu. Semangatnya tu, subhanallah. Saya dah cuti 2 hari Pian. Saya nak rindu pendengar-pendengar Kim FM ni. Kodok 2 hari punya on air. Kita 2 hari je. Tapi ada yang sebelah sana tu 2 minggu pergi umrah. Subhanallah. Tapi apapun alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu taala kita dapat bertemu kembali di ruang udara Radio IKIM FM, pilihan utama anda. Tak kira siapa pun yang ke udara, kita ucapkan penghargaan pada sahabat pendengar yang terus setia bersama-sama dengan perkongsian yang kita bawakan di IKIM FM. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi anda di kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 5.51 pagi tadi. Kami di IKIM FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh, walau di mana jua anda menunaikan solat fardu tersebut, dan harapannya semoga anda mendapat khusyuk daripada solat tersebut dan mendapat pahala yang berganda daripada Allah SWT, dan beroleh keberkatan solat itu seperti mana solat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu melihat baginda Rasulullah bersolat. Semoga ada berkatnya di situ. Dan banyak lagi kita akan kongsikan seketika nanti. Saat ini dengarkan bacaan suratul Fatihah dan diikuti dengan surah Hud ayat 108 hingga akhir. Hanya di Warna Pagi IKIM FM, pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa amma alladhina su'idu ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على rasulina. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. 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 Alhamdulillah, kembali bersama Loop dan Piano. Cuana pagi di IKIM FM 6
13 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk semua. Selamat pagi kepada anda, walau di mana jua anda berada. Terima kasih banyak-banyak atas kesedaran anda bersama dengan kami. Mungkin ada yang sedang menyiapkan baju sekolah anak. Bawa-bawa bersabarlah kan. Kalau ada tertinggal tu, ada yang misplaced dan sebagainya. Betul. Sungguhnya itu adalah pengujian kesabaran kita pagi-pagi ni. Betul. Ada anak-anak yang dah dilatih dah. Malam tadi belum tidur lagi dah susun dah. Name tag kat sini, tudung kat sini, kain kat sini untuk hari ni punya pakaian. Itulah kata-kata orang yang masih lagi menunggu Andailah cahaya mata yang pertama. Ya Allah, bagi harapan tinggi now Luqman. Tak apa, kita berdoa biar. InsyaAllah sama-sama doakan. Apapun yelah, tak kisah kecil ke besar ke, anak muda ataupun dewasakah, kita disiplin tetap betul. kena walaupun disiplin. pada usia yang berbeza. Dengan disiplin tu insyaAllah lebih kemas dan teratur perjalanan kehidupan kita. Kita menghormati waktu, Pian. Sebagaimana kita menghormati waktu solat, itulah juga Islam datang kepada kita dan memberi kita panduan untuk mengerjakan solat bila masuknya waktu solat. So kita kongsikan sekarang ini waktu solat untuk anda yang berada di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari Khamis hari ini 26 Jamadil Akhir 16 April. Syuruk nanti terbit mentari jam 7.08 minit pagi, Zuhur 1.16 minit tengah hari dan Asar 4.27 minit petang. Maghrib 7.21 minit malam dan Isyak 8.31 minit malam. Sunat duha formulanya tambah 28 minit selepas waktu syuruk dan berakhir waktu Zuhur. 15 minit sebelum waktu Zuhur lah. Dan subuh esok jam 5.50 minit pagi. Dah tahu 9 minit awal kan. Jadi kalau dah tahu tu, insyaAllah besok bolehlah ditunaikan seawal waktu, insyaAllah. Banyak lagi akan kita kongsikan seketika nanti. Untuk anda yang sedang memandu pula pagi ni, bolehlah cari-cari surau, musola, masjid dan sewaktu dengannya untuk tunaikan solat subuh. Sungguhnya doa orang musafir tu amat mustajab. Doa-doa lah supaya anda hari anda hari ni berjalan dengan lancar. Dan doakan kita orang juga boleh. Betul. Dimurahkan rezeki untuk semua. Untuk semua yang sedang bekerja beramal pagi ni, dimurahkan rezeki. Dan untuk kami juga gandingan yang pertama kali berganding sebenarnya, sedang mencari kimia chemistry. Baik, kembali lagi dalam Warna Pagi selepas InsyaAllah kita akan berhibur. Dengarkan sahabat kita dari Mesir, Hamzah Namira, Ewa Indoni. Warna Pagi IKIM FM, pilihan teman anda. لفيت كتير خفت المصير اللي انتهاله ناس كتير ألقاها أنا في الدنيا ليه دايما نهاية محزنة. لفيت كتير خفت المصير اللي انتهاله ناس كتير ألقاها أنا في الدنيا ليه دايما نهاية محزنة. جوايا خوف من كلمة الظروف تبقى طريق للوحدة تذلنا. اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني. اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني. يوم ما اروح والدنيا تداريني والوحدة تناديني. زوروني مرة كل عيد اشوفكوا حتى من بعيد. اوعدوني. لو يوم لقيت نفسي انحنيت واحتجت من ضعفي بلاش تتأخروا. الناس تغيب بس انتوا لازم تفضلوا. لو يوم لقيت نفسي انحنيت واحتجت من ضعفي بلاش تتأخروا. الناس تغيب بس انتوا لازم تفضلوا. خايف اكون في الدنيا وحيد عمري يهون اضيع وانتوا بعيد. اوعدوني
يوم ما اروح والدنيا تباريني والوحدة تناديني، زوروني مرة كل عيد اشوفكوا حتى من بعيد، اوعدوني. تبقوا جنبي تطمنوني، اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني، اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني، اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني، اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني، اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني، اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني، اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني. Bestnya pendaftaran dah dibuka. Apa yang seronok sangat tu? Bos, lihat program bersempena Minggu Setiausaha Anjuran Pusat Perundingan dan Latihan IKIM PPLI Bengkel Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai. PPLI? Dah 2 tahun berturut-turut awak pergi. Tahun ni nak pergi dengan PPLI juga ke? Mestilah bos. Pengisian kali ni berkaitan dengan teknologi ICT pula bos. Diadakan di Johor Bahru dan siap ada sesi ke Kota Singa lagi tu. Baguslah kalau macam tu. Saya tengok kamu pun dah banyak berubah sejak menghadiri program-program setiausaha PPLI yang lalu. Alhamdulillah. Betul ke ni bos? Terima kasih bos. Nanti saya downloadkan brosurnya di www.ikim.gov.my untuk semakkan bos ya. Syukran jazilan bos. Bengkel bersempena Minggu Setiausaha Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai 24 hingga 26 April 2015 di Thistle Hotel Johor Bahru. Untuk pendaftaran hubungi 03 6204 6325 atau SMS ke 016 279 6410. Pada suatu hari seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Wahai Rasulullah, adakah Allah itu dekat sehingga kami boleh berbisik-bisik kepadanya, ataupun adakah Allah itu jauh sehingga kami perlu menyeru kepadanya dengan laungan? Maka dengan itu turun sebuah ayat yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada sahabat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Konsert religi terhebat 2015 Opik Live Acoustic Concert akan berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam 18 April ini. Turut menampilkan vokalis terhebat Dakmi, Tangisan itu dari dan Lah Ahmad. Dapatkan segera tiket anda secara online di intimmobile.com atau pembelian dari ejen-ejen terpilih. Opik Live Acoustic Concert dengan sokongan radio rasmi IKIM FM dibawakan kepada anda oleh Intim Records. Buku Keuangan Islam Pemikiran dan Penilaian Kontemporari terbitan terbaru IKIM merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang, khususnya syariah, ekonomi dan keuangan. Terdapat 7 bab yang dibincangkan di dalam buku ini.
Antaranya, peranan perbankan Islam dalam memperkasa ekonomi ummah, kepentingan memahami suasana ekonomi semasa dalam penentuan hukum muamalat dan memanfaatkan bursa saham untuk membina kekuatan ekonomi ummah. Buku ini berharga RM25 dan boleh dibeli secara online dengan melayari e-kios.ikim.gov.my. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook IKIM atau hubungi penerbit IKIM di talian 03 6204 6250 atau 6254 atau 6255. Warna Pagi bersama Luqman Hakim dan Sufian Amrin di frekuensi 91.5 FM untuk anda di Lembah Kelang, 6.24 pagi. Selamat pagi sekali lagi untuk anda yang baru saja bersama kami. Jangan terkejut kalau semalam suara dua jejaka Johor. Ya, hari ini jejaki. Saya Luq sesungguhnya saya dari Kuala Lumpur lah, insyaAllah. Bersama dengan Pian, insyaAllah pada hari ini. Apa pun yang anda lakukan pada hari ini, semoga sama-sama dapat keberkatan daripada Allah SWT, insyaAllah. Dan jangan lupa zikir pasangan lillahi dengan zikrullah, insya-Allah. Dan lepas solat tu mungkin perbanyakkan istighfar juga. Kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan lepas solat paling kurang 70 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar sehari. Itu seorang nabi, seorang rasul yang maksum. Apatah lagi kita yang hari-hari buat dosa setiap saat, setiap detik ada je dosa yang berlalu. Jadi kita harapkan istighfar itu dapat menghapus dosa-dosa yang banyak yang kita lakukan itu kan, Dok kan? Ya, betul, insya-Allah. Okey, teruskan bersama kami kerana jam 6.30 pagi nanti kita akan mendengarkan tafsir surah Yusuf bahagian ke-52 bersama dengan yang membagi Dr. Syauqi Uthman, terbitan Ustaz Mahathir Syaharuddin. Dan juga untuk anda yang terus setia, ada sahabat kita yang rajin dengar, catat, share terus kat Facebook supaya sahabat-sahabat lain boleh terus ikuti di Facebook. Lepas tu kalau nak dengar ulangan lagi jam 1:30 tengah hari dan juga jam 8 malam nanti. Time maghrib. InsyaAllah. Okey, jom kita kalau dah solat, dah siap-siap, boleh sarapan, cari nasi lemak, cari kopi O. Dan yang berpuasa pagi ni, tahniah kita ucapkan, semoga diberkati puasa dan ibadah anda, insyaAllah. Dan insyaAllah juga 62 hari lagi sebelum kita melangkah ke bulan Ramadan Mubarak. Banyak lagi perkongsian akan kita bawakan nanti. Terus bersama Luq dan Pian di Warna Pagi IKIM FM, pilihan utama anda. Apa makna At-Tawwab? At-Tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, "Ya Allah, aku bertaubat padamu." Ketika itulah dia berkata, "Akulah yang namanya At-Tawwab." Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku. Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya-Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita. Institut Kefahaman Islam Malaysia akan menganjurkan seminar biodiversiti dan konservasi, krisis dan cabaran pelestarian masa hadapan pada 28 hingga 30 April 2015 di Dewan Besar IKIM. Antara matlamat yang akan dibahaskan, krisis, cabaran dan prospek dalam usaha pemeliharaan dan pelestarian sumber biodiversiti di Malaysia, keperluan kerjasama dalam aspek pemeliharaan dan menyarankan amalan pemeliharaan biodiversiti yang berkesan menurut perspektif Islam. Berminat untuk menyertai seminar biodiversiti dan konservasi, krisis dan cabaran pelestarian masa hadapan, hubungi unit program IKIM di talian 03 6204 6326 atau 322 atau layari www.ikim.gov.my atau e-kios.ikim.gov.my. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap muslim. Riwayat Ibnu Majah dan Abu Ya'la. Ya Hanan ya Mannan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opik, teruskan mendengar IKIM FM, sumber inspirasi buat umat, sumber inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta Rahman, Anta Allahu ya Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati saudara penerbit rancangan Ustaz Mahathir Syarudin dan juga muslimin dan muslimat pendengar setia IKIM FM yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Ta'ala, alhamdulillah saudara, kita dapat sama-sama meneruskan perbincangan kita. Dan pada kali ini kita nak masuk pada ayat yang baru dalam surah Yusuf, iaitu ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya itu bersungguh-sungguh memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya, dan perempuan itu pun menutup pintu-pintu serta berkata, marilah kemari, aku bersedia untukmu. Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada perbuatan yang keji itu. Sesungguhnya Tuhanku ataupun Tuanku telah memeliharaku dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan berjaya. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita melihat kepada ayat ini, ia sebagai sambungan kepada perbincangan sebelum ini, iaitu selepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut tentang bagaimana yang pertama Al-Aziz, pada menteri itu yang membeli Yusuf itu, berpesan pada isterinya agar melayan Nabi Yusuf secara baik. Kerana Al-Aziz, dia sebenarnya dia mempunyai harapan yang tinggi kepada Nabi Yusuf AS. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan perhatian Al-Aziz pada Nabi Yusuf itu dan jalan kesempurnaan yang dipersiapkan untuknya dengan memberikan kedudukannya yang tinggi. Dan pada ayat ini, saudara, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan pula tentang godaan dan pujukan isteri Al-Aziz kepada Nabi Yusuf AS dan perbezaan pandangan antara dirinya dan suaminya terhadap Nabi Yusuf AS. Jadi di sini tuan-tuan, kita melihat dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang bagaimana isteri Al-Aziz itu ataupun yang disebut sebagai Zulaikha memujuk Nabi Yusuf AS agar supaya baginda tunduk kepadanya, agar baginda mahu melayani apa yang dikehendaki oleh wanita itu daripada dirinya, walaupun hal itu bertentangan dengan kehendak sendiri ataupun kehendak Tuhannya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha berkuasa atas segala urusannya. Saudara, dalam tafsir Al-Kashaf dinyatakan bahawa seolah-olah
maknanya nak bagi tahu wanita itu nak menipu Nabi Yusuf agar baginda tunduk kepadanya. Itu antara perkara yang disebut. Namun begitu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, satu ulasan yang menarik juga yang dinyatakan oleh Profesor Hamka, yang mana beliau menyatakan satu gambaran kepada kita tentang keadaan Nabi Yusuf AS pada peringkat awalnya, bagaimana Nabi Yusuf sudah tenteram, tenang, duduk dalam istana Raja Muda Mesir tersebut. Tetapi selepas daripada itu berlakunya gelombang-gelombang yang besar. Apabila Nabi Yusuf mulai dewasa, berlakulah satu ujian-ujian yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi Yusuf yang kelak akan menjadi Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi di sini antara gelombangnya ataupun ujian ialah isteri Raja Muda ataupun isteri Perdana Menteri itu yang dianggap menjadi ibu angkatnya jatuh hati kepadanya ataupun disebut sebagai jatuh cinta kepadanya. Dan isteri kepada Perdana Menteri ataupun Zulaikha yang disebut sebagai nama Zulaikha itulah dia melihat perkembangan anak atau perkembangan Nabi Yusuf sejak usia 12 tahun sampai meningkat dewasa sikit. Maka pada ketika itu, sebagaimana kita dah sebut dah tentang pandangan-pandangan para ulama tentang umur Nabi Yusuf yang sampai meningkat dewasa sampai pada Ibn Abbas menyatakan 33 tahun dan seterusnya, maka di situ kita melihat bagaimana keadaan Nabi Yusuf itu yang semakin tampan, yang semakin indah, yang semakin cerdik dan seumpamanya. Maka di sini dilihat bagaimana isteri kepada Perdana Menteri itu ataupun Imratul Aziz itu dia tertarik kepada Nabi Yusuf AS. Maka dengan sebab itulah apa yang disebut dalam ayat ini tentang bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk menggoda Nabi Yusuf AS. Antaranya ialah warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab. Bila mana dia bersungguh-sungguh berkehendakkan kepada Nabi Yusuf AS, maka wanita itu menutup pintu-pintu. Apa tujuan untuk ditutup pintu-pintu tersebut? Di sini menunjukkan kepada beberapa perkara penting ataupun perkara-perkara yang nak disampaikan, iaitu menutup pintu-pintu itu kerana ia nak melakukan ataupun nak mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan sesuatu mengikut kehendak dirinya. Maka dengan sebab itu Imratul Aziz itu dia pertama sekali dia tutup pintu-pintu yang ada, dan kita boleh bayangkan tuan-tuan apa yang disebut oleh Sya'rawi dalam kitab tafsir, boleh bayangkan rumah yang besar, istana yang besar, sudah tentu pintu-pintu pun banyak. Maka dengan sebab itulah pintu-pintu itu perlu ditutup untuk menyembunyikan sesuatu yang nak dilakukan. Maka dengan sebab itulah penutupan pintu itu berlaku kerana nak melakukan sesuatu yang dikatakan haram. Benda yang haram sebiasanya dilakukan di tempat yang tertutup dalam keadaan yang juga dirasakan takut. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Faqr Razi dalam kitab tafsir beliau kata tutup pintu itu kerana perasaan takut itu ada dan tahu benda itu tak betul. Satu. Yang keduanya kerana tutup pintu sebab apa? Sebab dibimbangi masuknya ataupun diketahui oleh mana-mana khadam, mana-mana orang lah, khadam ke, mentu rumah ke, atau siapa-siapa yang datang ataupun orang masuk, mungkin mereka tidak minta izin dan sebagainya, maka mereka mengetahui perkara-perkara yang akan berlaku. Maksud juga yang tutup pintu itu antaranya ialah ditakuti bahawa Nabi Yusuf AS akan lari. Itu juga satu pandangan dinyatakan sedemikian. Dan pandangan yang seterusnya juga menyatakan bagaimana ditutup pintu itu adalah supaya memberi ruang kepada Yusuf untuk memenuhi permintaan wanita tersebut, iaitu mudah-mudahan dalam keadaan selesalah soalannya macam tu. Jadi saudara yang dirahmati Allah, maka di sini perbuatan menutup pintu itu dilakukan. Seterusnya dalam ayat ini juga dinyatakan bagaimana selepas ditutup pintu itu waqalat haytalak, dikatakan kepada Nabi Yusuf AS haytalak, iaitu marilah kemari. Haytalak itu boleh dikatakan sebagai suatu usaha memujuk. Setelah usaha yang lain dilakukan, kemudian dilakukan usaha memujuk, tetapi Nabi Yusuf tetap bertahan. Maknanya tidak menerima usikan ataupun godaan tersebut. Qala ma'adallah, bahkan
Nabi Yusuf menyatakan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan tersebut. Maknanya di sini Nabi Yusuf alaihi salam dalam keadaan sedemikian, Nabi Yusuf merasai betapa lemah diri dia. Maka dengan sebab itu dia ingat Allah Subhanahu wa taala dan dia memohon perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan itu kita lihat bagaimana kekuatan Nabi Yusuf tetap wujud, tetap ada dalam keadaan digoda, tetapi dia ingat Allah. Kekuatan ingat Allah Ta'ala itulah yang menyebabkan dia dipelihara juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut juga innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku. Di sini kalau kita lihat ada dua makna di sini. Yang pertama, Rabbi ini apakah maksud Tuhan ataupun bermaksud Tuan, iaitu merujuk kepada Al-Aziz yang menjaga Nabi Yusuf AS ataupun mengambilnya sebagai anak angkat ataupun melayannya dengan baik. Maka dengan sebab itu dalam ayat ini bila mana disebut dalam Al-Quran tentang innahu Rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya dia adalah Tuan aku atau Tuhan aku yang memelihara aku sebaik-baiknya. Jadi di sini ada dua makna di sini. Sebagian ulama menyatakan maksud Rabbi di sini adalah Tuan. Rabbi iaitu yang memelihara, iaitu merujuk kepada Perdana Menteri atau Raja Muda tadilah. Yang mana Raja Muda itu yang membeli, yang menyambut dengan baik, yang memerintahkan isteri dia supaya melayan dengan baik. Maka dengan sebab itulah dia kata dia adalah yang menjaga aku. Maka di situ takkan dia nak melakukan sesuatu yang tidak baik kepada isteri, kepada bapa angkat dia atau mak angkat dia sendiri. Maka itu antara perkara yang disebut. Dan juga ada pandangan juga merujuk pada Rabbi itu maksud Tuhan lah, maksud Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala lah yang memelihara dengan baik. Saudara yang dirahmati Allah Taala sekalian, namun begitu kita melihat bagaimana di hujung ayat juga Allah Taala sebut bagaimana innahu la yuflihul zalimun. Nabi Yusuf menyatakan sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan berjaya. Maka di situ dapatlah kita simpulkan maksud perkataan Nabi Yusuf itu, iaitu bahawasanya dia berlindung kepada Allah agar jangan dia rebah dengan godaan-godaan yang datang. Tidaklah dia yang tidak layak bagi Nabi Yusuf yang disambut dan dimuliakan sebagai anak kandung, bukan sebagai seorang hamba oleh tuan yang membelinya, tiba-tiba nak berlaku khianat kepada isteri, kepada tuannya yang selama ini ditinggal dalam rumah tersebut, dalam istana tersebut. Maka yang isterinya itu pun sudah dianggap sebagai ibu angkatnya pula. Dan kalaulah diperturutkan juga rayuan-rayuan wanita itu, maka sudah tentulah akan berlaku kezaliman, akan berlaku penganiayaan, berlakunya menempuh jalan yang salah, yang tidak wajar dan yang tidak patut. Dan segala perbuatan yang berada di luar perkara-perkara yang dibenarkan, itu dinama sebagai zalim. Itu perkara yang zalim. Maka dengan sebab itu di ujung ayat disebut bahawa innahu la yuflihul zalimun, tidak berjaya orang yang melakukan kezaliman. Sebab kezaliman itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, apatah lagi melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bagaimana kekuatan yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam itu apabila dia meletakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan diri daripada sebarang perkara-perkara yang melibatkan kezaliman. Saudara, jadi di sini kita melihat dalam ayat ini, ayat yang ke-23 ini, apa yang disebut dalam tafsir Al-Maraghi tentang bagaimana setelah Zulaikha menutup segala pintu-pintu dengan rapi dan Zulaikha berkata, kemarilah dekat kepadaku. Maka di sini juga satu yang disebut sebagai satu ajakan untuk berbicara, untuk berlembut dan sebagainya. Dan ini juga sebagai satu uslub-uslub godaan ataupun ungkapan yang hormat, ungkapan-ungkapan yang boleh menarik dan sebagainya lagi. Tetapi Nabi Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana keyakinan ataupun keimanan kepada Allah Taala itulah yang menjadi satu benteng yang sangat kukuh yang ada pada
Nabi Yusuf alaihi salam, dan juga Nabi Yusuf dia berusaha untuk memastikan bahawa dia tidak melakukan perkara-perkara yang terlarang, yang tidak diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di sinilah saudara, antara pengajaran-pengajaran juga yang pertamanya tentang bagaimana perbuatan-perbuatan yang tidak elok biasanya dia berlaku di tempat yang tertutup. Maka dengan sebab itulah dilarang untuk kita melakukan sesuatu ataupun dalam konteks laki-laki dan wanita sebagai contohnya berada di tempat yang tertutup yang hanya berdua sahaja, kerana di situ akan adanya perkara-perkara fitnah ataupun perkara syahwat yang ditimbulkan oleh syaitan yang akan mengakibatkan sesuatu perkara mungkar yang berlaku. Yang kedua juga bagaimana seseorang itu dia dapat selamat bila mana dia berpegang kepada agama Allah Ta'ala dengan kuat dalam dirinya dan dia merasakan bahawa Allah Ta'ala mengawasi. Di situ ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, itu mesti satu senjata yang kuat untuk menyelamatkan diri daripada terjebak dalam perkara yang tidak diingini. Dan begitu juga dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan sab'atun yuzilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang dapat naungan daripada Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan itu datang daripada Allah. Antaranya adalah warajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah rabbal alamin. Seorang wanita yang cantik, yang ada pangkat kedudukan, yang mengajak melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi dia menyatakan seseorang itu dia teguh imannya, dia kata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini termasuk dalam golongan yang akan dapat naungan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan begitu juga pengajaran kita dapat lihat juga bagaimana bahayanya apabila terdapatnya khadam laki-laki dan wanita dalam satu rumah yang tidak ada orang lain pada waktu itu. Ini juga satu perkara yang perlu diambil perhatian, kerana apabila wujudnya konsep berdua-duaan dalam rumah yang tidak ada yang ketiga, maka pada ketika itu ada syaitan yang sentiasa mengambil kesempatan untuk menyesatkan manusia. Begitu juga bagaimana seorang wanita, seorang isteri, dia sewajibnya menjaga kehormatan diri dia apabila suaminya tidak ada ataupun berada di luar. Dan di sini juga kita lihat juga bagaimana pendirian Nabi Yusuf AS itu merupakan satu pendirian yang sangat-sangat hebat. Dan inilah suatu keadaan pendirian yang perlu diambil oleh para pemuda pada hari ini yang berhadapan dengan fitnah-fitnah yang banyak di luar sana. Dan kekuatan-kekuatan ini perlu kepada setiap orang Islam untuk menjaga maruah dirinya dan juga untuk memelihara keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Banyak lagi perbincangan yang kita bincangkan tentang ayat seterusnya dalam cerita Nabi Yusuf ini, tapi masa tak mengizinkan. InsyaAllah kita akan sambung pada seri akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, this is Naeem Muhammad, Abdul Malik Ahmed, and Joshua Salam. But together we are Native Deen. Terima kasih kerana mendengar IKIM FM. Pilihan utama anda. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, mata yang menangis kerana takutkan Allah, dan mata yang berjaga malam mengawal jalan Allah. Riwayat At-Tirmidzi.
Alhamdulillah, syukran jazilan. Ahlan wa sahlan, kembali lagi dalam Warna Pagi. Luke dan Pian setia menemani anda, insyaAllah. Ya, untuk hari Khamis pagi ni, selamat pagi diucapkan untuk anda. Jangan terkejut dengarkan suara kami yang sebenarnya pagi ni pagi yang pertama bergandengan antara Luqmanul Hakim dan juga Luqmanul Hakim tu Sufian Nur Amrin. Bergandengan kami berdua pada hari ni. Tengok permainan dia, tambah nama aku kat situ. Apa pun, semoga pagi ni baik-baik saja untuk kita semua. Dimudahkan urusan seawal pagi dan bermula dengan fikiran yang positif. Mungkin ada yang baru saja bangun pagi ni, selamat pagi diucapkan, bangun-bangun, tahniah kepada anda. Dan juga ada masa lagi sebelum kita syuruk 7-8 minit nanti. Jadi ada masa lagi untuk solat subuh. Jangan lambat weh. 6.50 minit pagi sekarang ini. Okey Pian, untuk perkongsian pagi ni, kita ada sedikit muhasabah pagi yang kita kongsikan di Facebook IKIM.FM tentang kata-kata Asy-Syahid Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, tentang kewajipan lebih banyak daripada masa. Masya-Allah. Sehari ada berapa masa kita? 24 jam tak? 24 jam. Itulah mula-mula bila Pian post gambar ni, saya kata, apa maksud ni Pian? Kewajipan banyak daripada masa. Rupa-rupanya kita ada banyak sangat perkara nak kita lakukan melebihi daripada masa yang kita ada. Betul. Kalau diikutkan kewajipan-kewajipan yang patut kita tunaikan, sama ada sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai apa saja status kita, dikumpul-kumpul tak cukup 24 jam sehari. Betul. Macam ada sahabat saya tu, dia perlukan 30 jam sehari untuk memenuhi. Boleh ke beli? Boleh ke beli extra time tu? Itulah tu nak menunjukkan betapa sibuknya dia. Kan. Jadi janganlah sampai kita di kalangan mereka yang rugi akibat melalaikan waktu itu. Ayo terus berbagi-bagian, dan saat ini kita berhibur seketika. Banyak lagi kita akan kongsikan, banyak cerita si Pian dengan Luke ni. Dengarkan dahulu Sami Yusof. Ya, hasbi Rabbi Jalallah. Sami Yusof, cukuplah Tuhan bagiku, Allah Maha Agung. Warna Pagi IKIM FM. Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله. वो तन्हा कौन है, अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, मेहरबा वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहु अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहु अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाहु अल्लाह. ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله. affeder günahı, Allahu Allah, alemin padişahı, Allahu Allah, yüreklerin penahı, Allahu Allah. İşit Allah derdimi, bu ahlarımı, rahmeyle bağışla günahlarımı, hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Cellallah, Allahu Allah, ma fi kalbi gayrullah, Allahu Allah.
يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله. Wah, banyaknya berbelanja. Iya Kak, sekarang ni saya dah jadi pelanggan tetap kedai SRM. Keperluan dapur, produk kesihatan dan penjagaan diri semuanya ada. Betul tu, semua barangan ni keluaran Muslim dan semestinya halal. Kita boleh berbelanja tanpa was-was. Sekarang ni mereka dah keluarkan produk baru. Susu kambing SRM. Memang sedap Kak. Kami sekeluarga amat menggemarinya. Ya, Kak pun nak cubalah. Hubungi 019-718-7596 019-718-7596 atau layari sahabatrozal.com. Produk Muslim pilihan anda. Sahabat Rozal Marketing atau SRM adalah syarikat 100% milik Bumi Putra Muslim yang ditubuhkan pada tahun 2006. Matlamat penubuhannya adalah untuk melaksanakan fardu kifayah terhadap umat Islam, iaitu memasarkan produk-produk halal keluaran Muslim dengan slogan Produk Muslim Pilihan Anda. Atas sokongan semua, kini SRM maju setapak lagi dengan mengeluarkan produk sendiri, iaitu susu kambing SRM. Susu kambing SRM dihasilkan dengan menitik beratkan kualiti dan kandungan susu kambing asli yang tinggi. Susu kambing SRM dikilangkan di kilang Muslim yang berstatus GMP dan HACCP serta mendapat pengiktirafan halal JAKIM. Dijamin halal, suci, lagi bersih dan boleh dinikmati tanpa was-was. Kelebihan susu kambing SRM, rasanya sedap dan berkhasiat dan tidak berbau hamis. Pak ekonomi lebih menjimatkan wang anda. Minuman utama seisi keluarga. Susu kambing merupakan minuman berkhasiat yang menjadi amalan para anbiya serta generasi terdahulu hinggalah sekarang. Gabungan kalsium dan fosforus dalam susu kambing mampu mengaktifkan rembesan hormon untuk perkembangan minda dan pembesaran tubuh badan, membantu saraf berfungsi dengan baik dan membantu mengekalkan ketumpatan tulang dan gigi. Susu kambing SRM sesuai untuk kanak-kanak 1 tahun ke atas, pelajar sekolah, remaja hingga warga emas, termasuk ibu hamil dan menyusukan anak. Bertukarlah kepada susu kambing SRM sekarang. InsyaAllah anda sekeluarga pasti akan menyukainya. Dapatkannya di pasaran sekarang. Pengedar diperlukan segera di seluruh negara. Sila hubungi 019-718-7596, 019-718-7596 atau 019-777-3194, 019-777-3194 atau layari sahabatrozal.com. Setiap titisan penuh keberkatan. Terbaik dari SRM. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Teruskan mendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Asas bagi kegembiraan ialah keamanan dan ketenteraman hati. Kepercayaan yang penuh terhadap kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri. Tidak mengeluh kerana menghadapi halangan pada pertengahan jalan. Bahkan berusaha mengatasi dan melampaui halangan dengan akal yang tidak hilang, dengan fikiran yang teguh dan jiwa yang besar. Itulah yang kurang sekali pada kebanyakan manusia, sehingga lebih banyak yang rebah jatuh daripada yang meloncat naik. Petikan daripada buku Falsafah Hidup, hasil karya Profesor Dr. Hamka. Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja. Kau nampak Iban? Saya sayang awak. Tak ada, awak berjaya. Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata, memang silap saya.
Saya menyesal betul. Apalah nasib saya. Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sesekali orang yang keji, dan baginda tidak pernah berbuat keji. Baginda tidak pernah berteriak di pasar. Baginda tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Baginda sentiasa memaafkan dan bersikap lapang dada.